Assalamualaikum dan selamat sejahtera. So hari ini cikgu akan kongsikan bersama kamu praktis sumatif 3 iaitu untuk bab 3 iaitu kelestarian alam sekitar. Okey, so soalan pertama. Raja 1 menunjukkan satu eksperimen untuk mengkaji tahap pencemaran air dalam sampel air yang berlainan. Okey, kita ada sampel air paip, sampel air hujan, air sungai, sampel air suling dan sampel air kolam. Okey, so dalam tu kita akan masukkan metilina biru. Okey, seperti yang kita sedia maklum, kalau warna metilina biru itu kekal lama, lambat nak luntur, maka oksigen dalam tu adalah banyak. Okey, tapi kalau metilina biru ni bila dimasukkan saja dalam sampel air dan terus luntur dengan cepat, maka kadar oksigen dalam air tersebut adalah kurang. Okey, so lihat kepada jadual 1. Botol reagen A iaitu air paip, masa yang diambil adalah 4 jam, air sungai 1 jam, air suling warna larutan tidak luntur, okey, dan air kolam adalah 2 jam. Okey, kalau dilihat dalam keputusan yang diberi, air suling mempunyai warna larutan tidak luntur sepanjang masa eksperimen, maka kandungan oksigen dalamnya adalah sangat-sangat tinggi. Okey, diikuti oleh air paip, air kolam dan yang terakhir paling tercemar adalah air sungai. Okey, soalan pertama A. Nyatakan satu hipotesis untuk eksperimen ini. Okey, so kita kena nyatakan apa hipotesis dia berdasarkan masa yang dia ambil oleh larutan metilina biru untuk luntur. Okey, so kita boleh cakap air suling okey, yang paling bersih. So air suling adalah air yang paling bersih dengan kandungan oksigen yang sangat tinggi. Okey, dan ataupun boleh guna manakala air sungai adalah air yang paling tercemar. Okey. Okey, so yang kedua B. Nyatakan pemboleh ubah. Yang pertama, pemboleh ubah dimalarkan. Okey, so dimalarkan adalah kita tetapkan di situ adalah isi padu. Okey, always use something dekat depan tu. Jangan just saying air. Air apa? Okey, apa benda yang kamu boleh kira pada air tu. Okay, so that's why dekat sini cikgu guna satu perkataan dekat depan ni. Jangan tinggal perkataan sebelum apa yang kita nyatakan tu. Okay, contoh macam isi padu, jisim, bilangan. Okay, so ingat apa yang kita kena konsep ataupun format soalan, format jawapan yang betul masa kita jawab pemboleh ubah. Okay. So, pemboleh ubah dimanipulasikan, PUM dekat sini adalah jenis sampel air. Sebab kita ada sampel yang berbeza-beza. Okay. Cikgu harap tulisan cikgu kali ini boleh dibaca lah. Sebab last time cikgu dapat komen. Terima kasih atas komen. Cakap tak boleh baca. Okay. Cikgu minta maaf sangat-sangat sebab cikgu sebenarnya kerja masa. Kalau boleh cikgu nak recording dalam masa beberapa minit saja. Okay. Sebab bila jadi video, dia akan jadi boring. Okay, so cikgu nak cepat-cepat lah. Okay, soalan C. Berdasarkan jadual 1, sampel air yang manakah paling tercemar? So, paling tercemar, paling cepat luntur iaitu air sungai. Okay, air sungai. Soalan D. Berdasarkan eksperimen ini, nyatakan hubungan antara tahap pencemaran air dengan masa yang diambil untuk larutan metilina biru luntur. Okay, so kalau kita nak buat hubungan, kita boleh cakap, kita boleh menggunakan perkataan semakin-semakin. Jika maka pun boleh. Okay, ataupun tak guna pun tak apa. Kita just cakap masa dia ambil untuk larutan metilina biru bertambah. Okay, pencemaran
berkurang, contoh. Okay. So kalau nak guna semakin pun boleh. Okay, so semakin bertambah. Tambah apa? Hubungan antara apa tu? Bertambah masa untuk larutan metilina biru luntur okay. So semakin cepat bertambah masa bermaksud makin lambat. Okay. So semakin berkurang tahap pencemaran air. Okey. Okey, seterusnya soalan kedua. Soalan kedua. Okey. Raja 2 menunjukkan dua jenis beg iaitu beg plastik dan beg kertas. Okey. So A nyatakan antara dua jenis beg yang ditunjukkan yang manakah yang lebih mesra alam. Okay. Plastik of course lah sangat tak mesra alam. Okay. Sebab dia tidak akan luput. Tidak akan luput. Dia tidak akan reput. Dia tidak akan terbiodegradasi. Tidak. Okay. Lain pada kertas. Kertas ni pada asalnya kita buat kertas daripada pokok. Okay. So yang mesra alam of course lah beg kertas. Okay. B. Berikan satu sebab bagi jawapan anda kerana beg kertas. So, masa mengurai tu mengambil masa yang lebih singkat. Okay. Untuk terurai. Masa yang lebih singkat bermaksud cepatlah. Okay. Okey. Soalan seterusnya. C. Apakah mikroplastik? So, ini berasal daripada plastik lah. So, mikro bermaksud plastik yang kecil ataupun kita namakan dia sebagai kepingan plastik. Okay. So, mikroplastik adalah kepingan plastik yang saiznya kurang daripada 5 mm. Okey, soalan D. Berikan dua contoh produk plastik yang menghasilkan sisa mikroplastik. Okey, apa? Okay, yang sisa mikroplastik yang pertamanya of course kita ada botol plastik yang kita selalu beli air kan. Okay, botol plastik, beg plastik bekas, beg plastik dan lain-lain lah, bekas plastik dan sebagainya. Okey. Soalan E, nyatakan satu perbezaan antara jejak karbon dengan tapak karbon bagi suatu produk. Okey, kalau dia adalah jejak karbon, maka dia adalah produk yang mengeluarkan karbon dioksida, which is not good lah. Kalau dia adalah tapak tangan karbon berwarna hijau, maka dia adalah produk yang mengurangkan penghasilan karbon dioksida di udara. Okey, so itulah perbezaan ketara. So tapak kaki karbon, apa Cikgu Eja ni?
Tapak kaki karbon adalah bahan yang mengeluarkan karbon dioksida, manakala tapak kaki, tapak tangan, right? Satu lagi adalah tapak tangan. Okey, tapak tangan karbon adalah produk yang tidak mengeluarkan tidak membebaskan karbon dioksida. Okay. Next soalan adalah soalan apa kejap. Next soalan, which is this one, is it? Nyatakan 4 aktiviti yang dihubung kaitkan dengan jejak karbon. Apa yang mengeluarkan karbon dioksida? Yang pertama adalah perindustrian, betul tak? Perindustrian. Kilang banyak keluarkan kan? Banyak keluarkan yang keluarkan gas-gas yang berbahaya kan? Termasuklah karbon dioksida. Okey. Penggunaan kereta bermotor. Okey. Yang ketiga adalah penggunaan plastik. Okey. Yang keempat adalah hutanan. Okey. Bila kita get rid of hutan, pokok, maka tiada lagi satu instrumen yang menggunakan karbon dioksida, and that's why kita banyak karbon dioksida sebab tak ada orang guna. Okey, siapa yang guna karbon dioksida? Pokok-pokok. Okey, untuk menghasilkan oksigen. Okey. So let's say kita ada satu lagi soalan rasanya. Soalan terakhir. Yes. Yang ni. Raja 4 menunjukkan pelbagai jenis pencemaran alam sekitar. Kita ada pencemaran udara, pencemaran terma, air dan tanah. Okey. Kaji maklumat Raja 4 dan jawab soalan berikut. 1. Kenal pasti sejenis pencemaran yang dihubungkaitkan dengan tenaga. Okey, yang tenaga biasanya adalah terma lah. Okey. So pencemaran terma. Okey, pencemaran terma. Okey, yang kedua, namakan jenis pencemaran yang dihubungkait dengan eutrofikasi. Okey, eutrofikasi adalah keadaan di mana sungai ataupun tasik semua tu ada lapisan alga di atasnya. Okey, so itulah proses eutrofikasi, and of course dia berlaku pada sumber air lah. Okey, next adalah berikan satu contoh kesan buruk pencemaran udara. Okey, kalau kepada manusia mengakibatkan penyakit respirasi lah, saluran pernafasan, mengakibatkan penyakit, cikgu sebutkan penyakit respiratori, penyakit pernafasan. Berikan, nyatakan ciri sepunya jenis-jenis pencemaran ini. Okey, so jenis-jenis pencemaran ini dia akan mengakibatkan ketidakstabilan, sistem bumi. Okey, overall lah. Okey, dari segi biosferanya, ionosferanya, semua. Okey.
Okey, itu sahaja. Terima kasih. Sebarang soalan, komen, sila letakkan di ruangan komen. Okey, terima kasih everyone. Selamat belajar. Assalamualaikum.